Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah kepada hadis yang ke 318. Hadis yang ke 318 an Anas bin Malik qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi sya'ir wal ihalatin sanikhah fayujib walaqad kana lahu dir'un indal yahudi fama wajada ma yafukkuha hatta mat. Daripada Anas bin Malik berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dijemput untuk memakai roti syair, khubuz syair, yakni gandum yang dibuat daripada syair ni bali. Bali dibuat gandum, maknanya gandum kelas murah. Dia ada gandum yang ditumbuk halus, yang ditapih, yang digapo apa semua gandum halus. Ni gandum syair ni gandum kasar. Berarti makan ni orang biasa, orang miskin. Maka Rasulullah pernah diajak untuk makan ni roti orang-orang miskin. Maka Rasulullah pergi makan. Berarti ni tawaduk Rasulullah, tidak memilih makan ni. Dan tidak perangai Rasulullah tidak pernah menghina makan ni. Kalau dia tak suka, dia tidak akan kata apa-apa. Maka sahabat faham kalau dia Rasulullah tu senyap, maka Rasulullah tu tak suka makan ni tu. Dan Rasulullah tidak terlalu memuji makannya, muji melangit-langit tak juga. Dan Rasulullah tak pernah mengeji makannya kerana dia tahu itu rezeki daripada Allah. Kalau Rasulullah tak berahi, tak suka, maka dia senyap. Dia tak pernah kata la, tak pernah sebut. Berarti kalau dia senyap berarti dia tak suka tu. Maka sahabat faham dan sahabat tidak mendesak Rasulullah untuk makan. Wa ihalatus sakhinah, dan lemuk yang sudah berbau ataupun basi. Ihalatun sanikhah ni kalau kita agak keju yang sudah basi. Arab ni dia makan roti dengan mentega. Kalau kita inilah comor roti, patut comor dengan keju. Kalau lagu mana makan dengan keju lah. Maka keju tu keju yang sudah lama, yang sudah berbau. Berarti ni semua makan ni orang susah belaka. Kalau makan ni keju yang masih wangi, masih bak segar, masih fresh, tu makan ni orang kaya. Manakala makan ni orang miskin, roti adalah roti kasar. Keju dia pula keju dah lama, dah bau dah. Maka Rasulullah makan, Rasulullah fayuji, maka Rasulullah gi juga Rasulullah makan. Berarti Rasulullah ni
tidak memilih makanan. Rasulullah satu kali Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masuk dalam Masjid Nabawi, maka ada beberapa halaqah. Ada kawasan orang miskin, ada kawasan orang duk gini-gini. Maka Rasulullah pergi tempat orang miskin. Orang miskin ni tahu makanan dia lagu mana, dia makan buah tamar. Maka kalau dia makan buah tamar, dia tak ada bekas, tak ada tempat untuk dia letak buah tamar, dia letak atas pasir lagu tu ya. Maka Rasulullah pergi kepada dia, maka dia jemput Rasulullah makan, Rasulullah ambil buah tamar tu, Rasulullah ambil makan selalu. Rasulullah tak pernah ambil tengok bekas atas pasir, Rasulullah sapu ke, Rasulullah sapu-sapu ke, Rasulullah siuk ke. Rasulullah gahar di baju dia baru makan. Dia Rasulullah ambil atas pasir, Rasulullah makan direct. Ni tawaduknya Rasulullah nak jaga hati orang miskin. Kata tak payah sapu, Rasulullah ambil makan selalu. Maka gembiralah hati orang miskin kerana perbuatan Rasulullah tu memuliakan makanan dia. Maka pandai Rasulullah tu. Dan Rasulullah pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hiduplah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, himpunkanlah aku di dalam kumpulan orang miskin. Kerana Nabi kata, aku tengok pada malam Isra' dan Mi'raj, ramanya penduduk ahli syurga itu terdiri daripada orang miskin. Maka orang miskin ni kebanyakannya orang yang kuat agama, kebanyakannya. Bukan kata orang kaya tidak ada orang kuat agama, ada. Tetapi apabila seorang itu kaya, kebiasaannya, kekayaan dia dan kesenangannya banyak menarik dia daripada Allah Ta'ala. Tidur dia lebih selesa, maka dia payah nak bangun. Kehidupan dia selesa, maka dia tak pernah rasa kesusahan. Maka manakala orang miskin ni rasa susah, maka dia banyak hampir kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata ramai penduduk syurga adalah terdiri daripada orang miskin. Dan orang kaya yang baik dan orang miskin yang baik, beza dia tengah hari. Orang miskin masuk lebih awal daripada orang kaya di dalam syurga setengah hari. Setengah hari ni bersamaan dengan 500 tahun. Kerana satu hari sama dengan 1000 tahun. Alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun. Satu hari bersamaan, satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun hari-hari dunia. Maka orang miskin akan masuk setengah hari lebih awal daripada orang kaya, iaitu 500 tahun. Allah. Sebab itulah Sayyidina Osman Ibn Affan kata, bukan Osman Ibn Affan, Abdul Rahman Ibn Auf. Dia ni orang kaya, orang warang, orang zuhud, sahabat Nabi. Kira dia lah orang paling kaya, lebih daripada Sayyidina Osman lagi. Dia ni kaya sungguh orang. Apabila dengar hadis lagu tu, dia rasa tak sedap, rasa sedih. Maka Allah, katanya Nabi Muhammad, orang kaya akan lewat masuk syurga ni setengah hari, lebih kurang daripada orang miskin lebih awal. Maka dia minta doa dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad doa secara khas bagi dia boleh masuk awal ke dalam syurga. Dia antara orang kaya yang boleh masuk awal ke dalam syurga kerana berkat doa Nabi. Tu orang kaya yang baik, yang pemurah, yang suka kepada orang miskin, tidak hina, tidak rasa ego, tidak rasa takabur dengan kekayaan, iaitu ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Orang miskin juga ujian, orang kaya juga ujian. Tetapi katanya Nabi, orang miskin lebih kuat ujian dia, lebih dia dekat kepada Allah. Tetapi orang kaya ini, kita jangan kata apabila kita senang, kita mudah untuk buat agama, belum tentu. Sebab itulah Nabi bimbang kepada sahabat dia kekayaan berbanding dengan kemiskinan. Nak kata kekayaan ni lebih kuat dia punya cubaan berbanding dengan kemiskinan. Sekalipun kedua-duanya miskin, kadang-kadang ujian. Kekayaan juga ujian. Tetapi kekayaan ini lebih payah, lebih sukar nafsu kita untuk lawan dia berbanding dengan ujian susah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang ketika susah, Masya Allah, kaki masjid, kaki buat kebajikan. Tetapi apabila kaya, kemudahan dia ada, lupa dia kepada masjid. Ni kebiasaannya, lumrahnya, ghalibnya. Kita tidak menafikan kebaikan orang kaya. Orang kaya pun ada yang baik. Tetapi lagu itulah, Nabi pun sebut lagu itulah, banyaknya orang penghuni syurga adalah orang miskin. Walaqad kana, adalah Nabi SAW ada baju besi
yang tergadai di sisi seorang Yahudi. Maka sepanjang hayat dia tidak memiliki harta untuk menebus kembali baju basi dia sehingga dia meninggal. Ni Rasulullah, dia pernah berhutang dengan Yahudi, beli makanan untuk ahli keluarga dia, beli gandum, beli gapo untuk ahli keluarga dia. Maka berhutang terpaksa menggadaikan sesuatu supaya orang itu percaya. Maka Rasulullah gadah baju besi dia sendiri. Apabila gadah baju besi dia, maka dia tidak ada duit untuk bayar. Setahun, 2 tahun Rasulullah tak bayar dak, sehinggalah Rasulullah wafat. Rasulullah tak ada duit untuk menebus kembali baju besi dia. Ada riwayat kata Rasulullah bayar, ada riwayat kata sahabat lain bayar, tetapi Rasulullah tak sempat nak ambil daripada Yahudi. Tetapi dalam hadis ni kata Rasulullah tak sempat nak bayar, sehinggalah Rasulullah meninggal dunia. Nak kata Rasulullah ni kehidupan dia tidak senang. Rasulullah patutnya kekasih Allah, patutnya Allah Ta'ala sayang, Rasulullah Ta'ala akan beri kesenangan kepada kekasih dia. Tetapi kita tengok orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, kebanyakan Allah Ta'ala tidak beri dunia kepada dia, yakni kesenangan. Kerana apa? Kerana dunia ini adalah musuh Allah. Dunia ini adalah musuh Allah. Maka Tuhan tidak akan memberi musuh dia kepada kekasih dia. Katanya Allah Ta'ala dalam hadis pun ada sebut, kalaulah dunia ini ada kepentingan dia, bernilai di sisi Allah, walau kadar nilai dia adalah sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni tidak ada timbangnya, tetapi kalau ada nilai sedikit saja, nescaya Tuhan tak akan beri dunia yang ia ada kepentingan saat ni kepada orang kafir walau seteguk air. Antara benda di dalam dunia adalah air. Maka kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Tuhan, Tuhan tak akan beri dunia ni walau kepada orang kafir walau seteguk air. Tetapi nak kata dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah, Tuhan beri sepenuhnya kepada orang kafir. Dia rajin, dia dapat harta. Dia bersungguh-sungguh, dia dapat kemewahan. Kita tengok orang kafir, kita tengok ekonomi sekarang dikuasai oleh orang kafir. Berarti dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah. Allah Ta'ala beri kepada musuh-musuh dia. Kalau ada nilai di sisi Tuhan, Tuhan tak akan beri pun sedikit walau kepada orang kafir. Kekasih Tuhan, Allah Ta'ala tidak beri kekayaan. Ada Allah Ta'ala beri kekayaan kepada kekasih dia. Ada wali-wali yang kaya, ada. Tetapi kebanyakannya Rasul Allah Ta'ala tidak memberi dunia kepada kekasih dia. Kerana apa? Takut kekasih dia berpaling daripada dia. Tengok dunia lebih dia sayang, dunia berbanding dengan Allah Ta'ala. Jadi apa-apa kau kita orang kaya, kita orang miskin, redalah dengan keadaan kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita kaya ataupun kita miskin. Janganlah misalnya orang kaya sekarang, saya nak jadi miskin, saya buang harta saya. Jangan membazir. Allah Ta'ala suruh jaga harta, Allah Ta'ala suruh menjaga, memelihara harta, buat kebaikan, buat kebajikan dengan harta. Jadi orang miskin pun ada kepentingan dia, ada tugas dia. Orang kaya pun ada tugas dia. Yang penting janganlah hati kita itu terlekat dengan harta dan dunia. Kita memiliki harta tak apa, tetapi harta itu kita gunakan untuk kebaikan kita, untuk dunia akhirat kita. Sebagaimana sahabat-sahabat ada orang kaya. Sayyidina Utsman menantu Rasulullah yang kaya. Waktu Rasulullah ada seorang menantu yang sangat kaya, iaitu Sayyidina Utsman. Jadi Rasulullah Utsman ini sangat pemurah. Ketika perang dia beli kuda, dia beli unta, dia beli telaga, dia bui pitih beribu-ribu dinar. Kalau kita kat bilion. Dia infakkan harta dia untuk perjuangan Nabi SAW. Ada kepentingan juga. Tetapi kebanyakan orang kayanya tewas dengan harta. Kebanyakan orang kaya tewas dengan harta. Tu Nabi nak sebut. An Anas bin Malik qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rasin wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim. Faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'an fihi wala sum'ah. Daripada Anas bin Malik berkata, ia sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji. Rasulullah pernah buat haji menunggang atas pelana yang harga murah, pelana kuda, pelana himar Rasulullah itu. Wa alaihi
Dan atas kain kuda dia tu, atas pelana kuda dia tu ada sehelai kain. Kain ataupun pelapis itu yang harga dia tidak sama. Maknanya tidak mencecah, harga 4 dirham. Rasulullah naik himar ketika buat haji. Dalam harga tu himar tu naik himar. Lepas tu Rasulullah pula pelapis tempat Rasulullah duduk atas himar itu berharga tidak lebih daripada 4 dirham. Maka Rasulullah kata sambil-sambil naik haji lagu tu, Rasulullah kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah haji ini tidak ada perasaan riak dan sum'ah. Pakai baju begitu usai kita mu, pakai baju lusuh kita mu, Rasulullah masih berdoa, ya Allah jangan jadikan haji yang buat ini haji yang riak, haji yang sum'ah. Kita pergi ke Mekah penuh dengan kemewahan, penuh dengan Masya Allah masih lagi tidak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah, jangan jadikan haji saya haji yang sum'ah, haji yang ada nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Rasulullah pakai pakaian tak ada benda nak tunjuk, dengan kenderaan murahnya masih berdoa dengan Allah supaya jangan jadikan haji ni haji yang riak. Allah, kita kalau kenderaan mewah mungkin kita kata ada perasaan nak riak, tetapi Rasulullah naik kenderaan yang murah pun misal doa supaya jangan haji yang riak. Riak ni maknanya menunjuk-nunjuk kepada manusia kerana ada kepentingan. Apa kita tunjuk kepada manusia? Kerana supaya manusia puji kita, supaya manusia kata saya ni orang baik, supaya orang kita kata Masya Allah dia buat haji, Masya Allah dia jadi haji dah sekarang. Ni riak dipanggil. Sum'ah pula supaya orang-orang dengar kebaikan kita. Sum'ah ni supaya dalam hati dia terasa dia itu ajaib, takjub diri panggil. Kita tak sorang, kita tak tunjuk kepada orang, tetapi kita pergi buat haji, kita rasa dalam diri kita, oh haji saya lah yang paling hebat, haji saya lah. Dia tak sorang lah. Ni tidak menunjuk kepada orang, tapi merasa hebat diri, merasa ajaib dengan diri dia. Masya Allah, haji saya lah yang paling bermakna. Saya buat 8 kali, saya buat 7 kali, saya buat gini. Dia rasa diri dia, rasa ajaib dengan diri dia. Masya Allah saya pergi ke Mekah, saya khatam Al-Quran, saya begini, saya begini. Dia tak bubuh dalam internet, tak bubuh dia, tapi terasa dalam hati dia. Maka ini dipanggil sum'ah. Sum'ah ini pun akhlak dia dah rosak, hati dia sudah rosak. Kalau riak ni menunjuk-nunjuk kepada orang. Puh di dalam internet kau gapo dia, pergi ke Mekah kau gapo dia. Ni riak. Ada orang puh juga pergi ke Mekah tapi ada dia niat tidak riak, tetapi kebanyakannya riak ini menunjuk-nunjuk kepada orang. Misalnya dia kata saya tidak riak, tetapi saya nak pukul gambar, nak bagi ke orang, boleh ke tak? Allah Ta'ala sahaja tahu kita riak ke tidak riak. Tetapi tunjuk gambar kepada orang kita pergi ke Mekah ke apa dia maka itu boleh membawa kepada fitnah orang kata kita ni nak riak. An Anas bin Malik qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahatihi lizalik. Daripada Anas bin Malik berkata sesungguhnya tidak ada seorang lelaki yang paling disayangi oleh sahabat melainkan Rasulullah. Tak ada lah lelaki yang paling disayangi lebih daripada mak ayah dia, lebih daripada anak dia, lebih daripada isteri dia, lebih daripada nyawa dia. Sahabat-sahabat rela menggadaikan nyawa dia, rela mati ditikai oleh musuh. Yang penting Rasulullah tidak ada kena apa-apa. Banyaklah hadis-hadis cerita-cerita pengorbanan sahabat, bukan pengorbanan suami isteri saja, keluarga saja, bahkan diri dia rela mati. Sehingga orang kafir pernah menawar kepada seorang sahabat, dia kata wahai nama sekian bin sekian, kalau aku lepas kamu boleh bersama keluarga kamu, tetapi kamu wak mari Muhammad ganti tempat kamu untuk aku bunuh. Katanya sahabat tu, aku tidak rela Rasulullah walau terkena satu tusukan jarum ataupun satu tusukan duri di kaki dia sikit pun, aku tidak rela. Aku rela mati, aku rela hancur. Apakah pengorbanan sahabat buat macam ni? Kerana dia sudah dapat cinta Nabi SAW. Bukan dia cinta kepada Nabi, Nabi pun cinta kepada dia. Kita ni
Kita dak kata kita sayang Nabi, Nabi sayang kepada kita. Oh, Nabi memang sayang kepada umat. Ada satu cerita. Ada satu cerita seorang bermimpi bertemu dengan Nabi. Masalah mimpi bertemu Nabi ni rezekilah. Nak percaya kau tak percaya tu rezeki. Tetapi benda ini wakil berlaku kepada siapa yang mengalami dia. Bahkan dalam hadis pun ada sebut, Nabi kata bermimpi bertemu aku ni benda itu hak benar sungguh. Seorang bermimpi bertemu dengan Nabi. Apabila bermimpi bertemu dengan Nabi, maka Nabi tak peduli kepada dia. Dia heran juga, apa Nabi tak peduli kepada saya? Maka dia pergi dekat dengan Rasulullah, dia kata, "Wi salam kepada Rasulullah." Rasulullah jawab salam. Maka dia kata, "Ya Rasulullah, mu tak kenal ke aku?" Kata, "Saya tak kenal ni awak." Rasulullah tidak kenal. Dia kata, "Saya umatmu nama sekian-sekian." Dia kata, "Saya tak kenal ni. Memanglah saya ni dengan umat aku tak ada lah Rasulullah. Kalau dengan umat dia paling penyayang mengatasi ibu dan ayah kita lagi. Sayangnya Rasulullah kepada kita." Tetapi Rasulullah tak kenal lelaki ni. Maka lelaki ni kata, sudah. Macam mana ya Rasulullah mu tak kenal sedangkan mu ni penyayang? Tak ada lah mu kalau dengan umatmu paling kamu sayang, paling cakna, paling prihatin. Maka katanya Rasulullah, "Minta maaf. Aku tak kenal dirimu wahai lelaki. Kerana apa? Kerana seorang itu akan aku kenal dengan berselawatnya ia kepada aku. Kalau dia banyak berselawat kepada aku, nama dia akan disebut di hadapan aku dan nama ayah dia akan disebut. Fulan bin Fulan beri salam dan selawat kepadamu ya Rasulullah. Maka aku sentiasa dengar nama dia, maka aku akan kenal dia." Sebab itulah ulama kata siapa dia yang banyak berselawat, maka dia telah membuat kebaikan kepada ibu dan ayah dia. Apa? Buat kebaikan kepada ayah dia. Kerana nama ayah dia disebut di hadapan Rasulullah. Kita di samping kita memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah, kita memperkenalkan ayah kita kepada Rasulullah. Maka lelaki itu bangun daripada tidur merasa sedih. Maka dia pun macam menazarlah untuk berselawat kepada Nabi 100 kali sehari. 100 kali sehari. Maka apabila dia selawat 100 kali sehari, lama dah dia bermimpi dengan Rasulullah sekali lagi. Apabila bermimpi dengan Rasulullah sekali lagi, maka Rasulullah tegur dia. "Aku kenal kamu nama sekian-sekian." Maka gembiralah dia. Kerana apa? Kerana banyak berselawat. Tu selawat 100. Kalau boleh amalkan selawat sebanyak 1000 kali. Nabi kata siapa dia yang selawat 1000 kali sehari, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ni benda yang paling bernilai pada hari kiamat, diampun dosa. Benda yang paling bernilai pada hari dunia adalah Tuhan hilangkan duka cita kita. Tughfar zambu wa tukfa hammuk. Tukfa hammuk maknanya dihilangkan duka cita kita. Ni benda yang paling kita nak atas muka dunia. Serabut perut. Ada orang ni tak tenang. Harta banyak, kehidupan banyak, isteri ada, anak ada, tapi kehidupan tak tenang. Maka benda yang paling bernilai adalah bahagia, kebahagiaan dan ketenangan di dalam muka dunia. Maka siapa dia selawat 1000 kali, Allah Ta'ala beri ketenangan dalam hidup dia. Kedua, hari akhirat pula diampun dosa. Dua benda yang sangat bernilai di dunia dan di akhirat. Selawat 1000 kali. Khatuh, tak ada lah sahabat kata tak ada lah lelaki yang paling aku sayang kecuali Nabi SAW. Sehingga perempuan-perempuan menyayangi Rasulullah. Ingat, kalau perempuan isteri kita menyayangi lelaki lain, dayus kita. Kita menjadi lelaki dayus. Dayus ini lelaki yang membiarkan ahli keluarga dia, isteri dia suka sayang kepada orang jantan lain. Tetapi kalau isteri kita sayang kepada Nabi Muhammad, tidak jadi dayus kita. Bahkan suruh dia sayang lagi kepada Nabi dia. Rasulullah apabila sampai ke kota Madinah, Rasulullah pergi ke kumpulan perempuan-perempuan, sahabiah. Al-Ansari, perempuan-perempuan Ansar yang duduk di Madinah menyambut kehadiran Rasulullah di kota Madinah. Maka apabila Rasulullah pergi ke sana, pakak sukalah gembira retina tu. Maka Rasulullah kata, "Adakah kamu semua wahai perempuan sayang kepada aku?" Rasulullah tanya di hadapan suami dia, di hadapan ayah dia, anak dara, isteri orang. Rasulullah tanya di hadapan lagu tu. Nak kata patut kita cemburulah. Isteri kita sayang kepada orang lelaki lain. Tetapi Rasulullah tanya di hadapan perempuan, "Adakah kamu sayang kepada aku?"
Maka perempuan itu suka kata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun kata, bersaksilah demi Allah aku sayang kepada kamu semua. Oh, Rasulullah ayat lagu tu patut kita cemburu dak. Sukalah perempuan-perempuan Ansar dengan ucapan Rasulullah. Nah, maka bernasiblah dia. Sungguhnya kami bertuah kerana kami menjadi jiran Rasulullah. Sesungguhnya kami bertuah menjadi jiran Rasulullah. Nah, suka perempuan-perempuan. Tuh Rasulullah. Jadi kita kena latih jugalah. Banyak isteri kita ni supaya banyak berselawat. Anak perempuan kita supaya banyak berselawat. Ibu kita supaya banyak berselawat. Kalau boleh, isteri kita biar suruh mimpi temu Nabi. Anak perempuan kita, mak kita biar pernah mimpi bertemu dengan Nabi. Kita sendiri pun biar usaha juga. Bukan kata lesing. Apabila mimpi bertemu dengan Rasulullah, pada cukup dah lah, hamba betul dah lah. Itu merupakan rezeki daripada Allah Ta'ala. Maka apabila Rasulullah merupakan manusia yang paling ia sayang, adalah Rasulullah, sahabat-sahabat apabila melihat Rasulullah, sahabat tidak bangun. Kerana apa? Sahabat tahu yang Rasulullah tak suka kalau orang bangun untuk diri dia. Rasulullah kalau mari, sahabat tidak bangun. Patut kita kena bangunlah hormat kepada Nabi ni. Sahabat tidak bangun. Sahabat-sahabat tidak bangun kerana Rasulullah tak suka orang bangun hormat kepada dia. Itu sifat Rasulullah. Tetapi kita tengok ni hadis ni sasa. Ada hadis lain lagi, Rasulullah bangun kepada Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah mari, maka Rasulullah bangun hormat kepada anak perempuan yang ia sayang. Maka Rasulullah kalau kita temu dengan Sayyidina Fatimah bangun sambut Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, maka bawa Rasulullah pergi duduk letak tempat duduk dia. Begitu juga Sayyidina Fatimah. Begitu juga Rasulullah pernah menyuruh sahabat-sahabat, qumu li sayyidikum. Wahai sahabat-sahabat Ansar, bangun untuk ketua kamu. Maka masalah bangun tak bangun itu khilaf ulama. Dan keadaan dia. Masalah bagi diri kita, jangan kita rasa suka. Jangan kita rasa suka orang bangun untuk diri kita, hormat diri kita. Ni Rasulullah ajar, jangan ada perasaan suka kalau orang hormat kita. Kita mari orang bangun, orang mari siung tangan. Jangan ada perasaan suka lagu tu. Tetapi bagi orang bawah, Rasulullah ajar adab juga. Kena bangun juga untuk hormat kepada orang atas ataupun orang yang layak untuk kita hormat. Jadi sahabat ada hak bangun, ada hak tak bangun, maka boleh berlaku bangun dan tidak bangun. Maka dalam hadis ni sahabat tidak bangun. Dalam hadis lain Rasulullah suruh, Rasulullah buat dan Rasulullah bangun untuk orang lain. Rasulullah sendiri buat bangun untuk orang lain, Rasulullah suruh dan Rasulullah orang bangun pada dia, Rasulullah tidak larang. Ni ada orang larang. Ni Rasulullah mana suruh minat puji dia. Rasulullah tak suka orang berdiri untuk dia. Jangan baca satu hadis saja, baca hadis lain banyak lagi. An Hasan bin Ali, daripada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali anak sulung Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Nama dia Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Nama tu anak Rasulullah. Anak Sayyidina Ali. Ni saya anak tua dia Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni katanya ulama kutub yang pertama. Kerana lepas pada Rasulullah, sahabat-sahabat daripada benih Rasulullah, keturunan Rasulullah, lelaki yang pertama adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Fatimah tak boleh lah, bukan perempuan. Maka yang pertama adalah Sayyidina Hasan. Ni kutub yang pertama ulama kata. Sayyidina Hasan bin Ali kata, sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'a. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la wajhuhu yatala'lu al-qamari lailatal badri. Katanya Sayyidina Hasan, aku bertanya pak saudara saya, pak saudara sebelah mak dia. Mak dia Sayyidina Fatimah. Jadi, adik-beradik dengan Sayyidina Fatimah. Nama Hindung bin Abi Halah, adik-beradik tiri lah. Nama adik-beradik tiri. Sebab Rasulullah ni nikah dengan Sayyidina Khadijah, Sayyidina Khadijah dah ada anak dah. Maka Sayyidina Fatimah ada adik-beradik tiri. Maka Khali ni pak saudara sebelah mak, sebelah Sayyidina Fatimah.
adalah Hindun ini sangat suka menyifatkan mengenai perhiasan Rasulullah. Maknanya Hindun ini suka ayat cerita. Kalau kita agak orang tua, agak suka minat ayat cerita. Sayyidina Hasan ni dia sempat dengan Rasulullah, tetapi masih nak dengar lagi cerita daripada pak saudara dia mengenai Rasulullah. Jadi antara pak saudara dia yang suka menceritakan Rasulullah ni lagu ni adalah Hindun bin Abi Halah dipanggil. Maka Sayyidina Hasan suka dengan cerita. Ni. Padahal Sayyidina Hasan tu dead dengan Rasulullah. Tapi Sayyidina Hasan kata, dalam hadis lain kata, aku suka nak dengar supaya orang lain menceritakan Rasulullah supaya aku boleh ikut lagi. Ada lagi maklumat mengenai Rasulullah yang aku tidak tahu, maka aku nak ikut Rasulullah 100% kalau boleh. Ada maklumat aku tak tahu, kita tanya lagi sahabat-sahabat kerana Rasulullah hidup dengan sahabat-sahabat dia. Aku suka supaya pak saudara saya ini memberitahu kepada saya sesuatu daripada sifat Rasulullah. Maka berkatalah Hindun bin Abi Halah, kata adalah Nabi SAW fahman mufakhaman. Rasulullah ni seorang yang hebat dan buat benda-benda hebat. Rasulullah ni perwatakan dia, keadaan dia sangat hebat. Masya Allah dia, Nabi, kekasih Tuhan. Keadaan dia sangat hebat dan buat benda-benda hebat. Ada orang nampak hebat tapi buat benda tak bijak. Buat benda tak hebat. Ada orang tak hebat tapi buat benda hebat-hebat. Maka Nabi ni dah lah dia sendiri tu haibah, nampak ganah hebat, maka dia buat benda-benda pun hebat belaka. Hebat sempurna dari sudut diri dan peribadi dan akhlak dan perbuatan dia. Bersinar muka dia. Rasulullah ni bercahaya muka dia. Bukan manusia biasa ni kalau bersinar muka lagu ni. Bersinar. Bukan kata supaya lapu suluh, tetapi muka dia tu bercahaya. Bercahaya ni katanya Sayyidina Aisyah, satu kali aku tengah menjahit. Tiba-tiba apabila tengah menjahit, mari api, mari angin memadai ke lilin. Lilin yang tengah dia jahit tu, maka terkejutlah aku, maka jatuh jarum daripada tanganku dalam bilik. Maka aku gagallah. Rasa-rasa tak jumpa cari jarum. Maka tiba-tiba tengah saya cari jarum tu di dalam bilik, Rasulullah masuk ke dalam bilik dia. Selok kain untuk masuk. Maka apabila Rasulullah selok kain, muka Rasulullah bersinar sehingga saya menjumpai jarum yang hilang tadi. Berarti muka Rasulullah bersinar sungguh sehingga jarum yang dicari oleh Sayyidina Aisyah dijumpai. Tu katanya Sayyidina Aisyah. Muka Rasulullah bersinar. Bersinar dia seperti malam purnama pada malam 14. Malam 14 ni tak ada lah, bulan paling sempurna adalah malam 14. Waktu paling sempurna sekali. Kalau 15 tu dia nak turun dah, nak turun ke 16 dah. 14 ni paling sempurna. Maka cahaya muka Rasulullah paling sempurna. Ia tak gambar ke seperti matahari. Matahari ni satu cahaya yang tak boleh dilihat, terlalu silau. Tetapi cahaya Rasulullah boleh dilihat dan boleh dipandai seperti bulan. Sekalipun dia bercahaya tapi boleh lihat dengan mata. Maka disebut hadis ni secara panjang. Qala al-Hasan, maka berkatalah Sayyidina Hasan, fakatamtuha Husaina zamanan summa haddastuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa syaklihi falam yada' minhu syai'a. Maka katanya Sayyidina Hasan, apabila dia tanya pak saudara dia ni, pak saudara sebelah mak dia ni, maka dia tak beritahu kepada Sayyidina Husain. Kerana apa? Kerana mengetahui mengenai Rasulullah ni satu kelebihan. Maka dia saja nak sembunyi daripada adik dia Sayyidina Husain, tak siap cerita. Maka aku sembunyikan cerita ini daripada Sayyidina Husain beberapa lama. Maka selepas daripada tu aku menceritakan kepada dia Sayyidina Husain. Lepas pada lama tu, syukurlah Sayyidina Hasan kerana dia rasa dia tahu lebih banyak mengenai Rasulullah berbanding Sayyidina Husain. Maka dia pun bercerita kepada Sayyidina Husain. Ya Husain, satu hari hamba pernah tanya kepada gini-gini ni, pak saudara kita, apa? Rupanya katanya Sayyidina Hasan, rupanya aku dapati Sayyidina Husain telah bertanya, telah mendahului aku. Rupanya Sayyidina Husain tahu dah dan Sayyidina Husain tanya dah mengenai Rasulullah. Maka dia bertanya mengenai apa yang aku tanya. Sayyidina Husain tahu dah. Sayyidina Husain pernah tanya dah mengenai sifat-sifat Rasulullah. Maka aku mendapati ia, yakni Sayyidina Husain pernah bertanya ayahnya, yakni Sayyidina Ali.
mengenai cara masuk Rasulullah dan cara keluar Rasulullah, gaya-gaya dia, dan dia tidak pernah meninggalkan sesuatu pun. Maknanya Sayyidina Husain banyak laki dia tanya. Ambo rasa saya tanya dah banyak dah. Tetapi katanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni banyak lagi bertanya kepada ayahanda, iaitu Sayyidina Ali. Tanya mengenai Rasulullah di luar lagu mana. Rasulullah dalam rumah macam mana. Lagu mana gaya dia. Apabila dia masuk dalam rumah macam mana dia buat. Maka dia tidak pernah tinggal walau satu soalan pun. Katanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lebih banyak lagi pengetahuan dia mengenai Rasulullah. Qala la Husain, berkata Sayyidina Husain, fa sa'altu abi an dukhulihi wallahu a'lam. Hadis ni panjang ni. Hadis mengenai cara Rasulullah duduk dalam rumah, cara Rasulullah keluar rumah. Wallahu a'lam. Setengah ustaz kata tak sah wuduk tak baca bismillah. Dalam mazhab kita tak baca bismillah ini hukum dia sah ambil wuduk kalau tak baca bismillah. Cuma kalau tak baca bismillah hukum dia tak dapat pahala. Pahala apa dia? Katanya Nabi siapa dia yang berwuduk baca bismillah maka dapat pahala pada anggota yang dibasuh dan anggota yang tidak dibasuh. Anggota yang tidak dibasuh ketika wuduk ni banyaklah, perut kita, paha, tu tak basuh tu. Nampak? Tetapi apabila kita baca bismillah dapat pahala 10 anggota kita. Kalau tak baca bismillah dapat pahala tempat yang dibasuh sahaja. Apakah tolak khul'i? Tolak khul'i ini yang selalu dibaca dalam lafaz ta'liq. Khul'i ni maknanya cabut. Khulu' ni maknanya cabut. Ikhlaq dalam hadis ayat Quran kata ikhla'na alai innaka bil wadil muqaddas itu. Pecah selipar kamu berada di lembah suci tua. Ni Allah Taala sebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi tolak khul'i ini adalah tebus tolak. Dalam istilah kitab fiqh, khulu' ini adalah tebus tolak. Asalnya kuasa tolak bagi suami yang berhak untuk tolak isteri. Kecuali ada satu bab dipanggil tebus tolak. Maka perempuan apabila dia nak suruh suami dia tolak dia, ceraikan dia bayar. Dia bayar kepada suami dia. Bayar 100, bayar 1000. Maka supaya suami dia cerai kepada dia. Maka apabila dia bayar kepada suami dan suami dia tolak dia, maka tolak jenis macam ni dipanggil tolak khul'i. Tolak tebus tolak. Tebus tolak. Maka tebus tolak ni sekalipun ketika haid tidak berdosa kerana isteri itu sendiri yang minta. Maka kalau panjang iddah dia pun terpulang kepada dia. Dan khulu' ini tak boleh nak rojak dah. Tidak boleh dirojak kembali. Berarti apabila berlaku khulu' maka suami dalam masa iddah pun tidak boleh rojak kepada isteri dia. Kerana cara perceraian dia dengan cara tolak. Tebus tolak khulu'i. Katanya dalam ta'liq kata apabila dibayar RM1, isteri bayar RM1 kepada hakim, maka tertolaklah isteri dia dengan tolak khul'i. Gitu. Hukum orang tak pakai selipar pada waktu wuduk. Apa kena pakai selipar? Wajib pakai selipar ke tak? Bahkan pakai selipar pula menjadi kewasuah pula. Tak payah pakai selipar lah. Tak syarat pakai selipar pun. Ada tempat kotor, adakah tempat tu najis? Kita ihtimal saja. Jangan bermain dengan perasaan. Ulama-ulama salah dulu tidak ihtiyat dalam bab suci ni. Dalam bab semaya, bab gapo dia. Dia ihtiyat dua perkara saja, bab makanan dengan perkahwinan. Perkahwinan dia jaga sungguh. Jangan salah nikah, jangan nikah dengan bini orang, jangan nikah dalam iddah, jangan nikah dengan benda syubhat. Kedua bab makanan. Dia jaga makanan dia. Masalah sembahyang, masalah ambil semaya kita tengok mudah sangat dia semaya. Kita kadang-kadang kita tengok dia semaya atas tanah, semaya atas pasir, semaya tepat lagu ni. Kadang-kadang kita rasa ke kotor, ke pasir. Sahabat-sahabat dulu, orang-orang salah dulu semaya ikut gitu kerana dia kata rugi kalau kita ihtiyat sangat dalam bab semaya, banyak tempat kita tak boleh semaya. Ada orang duk cacat, mbak apa tak boleh semaya, tahu nampak tempat macam kotor. Nampak tempat macam kotor rugi, baik dia semaya. Maka tidak wajib ambil pakai selipar ketika wudu. Bukan ada najis pun. Bahkan kalau kita pakai selipar pula nampak menghina tuan rumah. Nampak hina tempat tu jadi nampak kotor pula. Bahkan jadi kewasuah pula. Selipar duduk dalam bilik air, masuk ke sini, masuk kali atas pula. Habis jadi wasuah
berlaku. Asalnya dia nak ihtiyat untuk diri dia. Apabila duduk dengan masyarakat jadi menyusuh, jadi memayuh ke orang pula. Jadi habis hari diwasuh habis dengan dia. Tarawih paling ringkas buat yang tak hafal. Paling ringkas tarawih ni baca Fatihah saja setiap rakaat. Baca Fatihah saja, lepas baca Fatihah rakaat. Baca Subhana Rabbiyal Azim sekali, Subhana Rabbiyal A'la sekali. Tu paling ringkas sekali. Tahiyat pun baca tahiyat biasa-biasa ya. Buat 20 rakaat sah dah. Boleh pahala tarawih, boleh pahala tarawih. Pendek panjang tu tak apalah. Jadi buat amalan sunat ni dengan keadaan kita senang-senang. Jangan kita rasa mudah. Jangan kita rasa paksa. Lainlah kita ini dalam tarbiyah. Kita nak latih diri kita supaya kita ni rajin dalam ibadat. Rasa suka dalam ibadat. Maka kita semaya pelewak, kita semaya panjang. Hak tu tak apa dalam latihan. Tapi kalau kita letih sangat, penat sangat daripada kita tinggal, lebih baiklah kita semaya baca Fatihah saja pun sah dah. Cuma tak dapat fadilat baca surah, tak apalah. Air masuk ketika mandi wajib batal puasa, tak batal puasa kerana air itu masuk kerana kita buat benda wajib. Mandi itu wajib kita kena buat. Apabila kita wajib mandi, kita pun mandi. Apabila mandi itu masuk air, tak batal. Ataupun benda sunat, kita mandi sunat, tiba-tiba masuk air dari telinga, tak batal. Kecuali kita buat benda-benda makruh, mandi makruh. Mandi makruh ni seperti mandi nak menyegarkan tubuh. Kita mandi-mandi masuk air dari telinga. Sekalipun tak sengaja, batal kerana masuk melalui benda-benda makruh. Wanita gugur pada bulan puasa. Bagaimana beranak batal tak puasa? Beranak batal puasa. Wiladah ni beranak ni batal puasa. Sama ada beranak kering kau gap dia, gugur kau gap dia, hukum dia batal lah puasa. Kalau tubik darah pula, maka jadi nifah lah. Kalau orang gugur jadi nifah lah. Tubik darah jadi nifah. Maka nifah panjang pula lah. Batal puasa ni. Jika seorang itu tak puasa dengan sebab tertentu, wajib dia imsak ke tak? Apa dia tak puasa tu? Ada sebabnya wajib imsak, ada sebab tak wajib imsak. Siapanya perempuan haid. Apabila perempuan haid dia tak boleh puasa, tetapi sunat bagi dia makan. Manakala orang terbatal puasa, tinggal niat ke apa dia, maka dia wajib kena imsak, wajib kena imsak. Sekalipun dia batal dah, sekalipun dia batal kerana wajib menghormati bulan puasa. Tapi kalau terbatal bulan lain, bulan Syawal kalau kita puasa tiba-tiba terbatal, maka tak wajib imsak, boleh kita makan kerana tak perlu hormat bulan Syawal kerana dia bukan bulan puasa. Beza kalau kita terbatal puasa pada bulan Ramadan. Terbatal puasa bulan Ramadan, maka kita wajib imsak. Imsak ni maknanya jangan makan, jangan buat benda batalkan puasa kerana nak hormat bulan puasa. Masalah ada orang kata Imam Nawawi darjat dia mana lebih tinggi, darjat Nabi ke darjat Imam Nawawi. Dan dia kata Imam Malik akidah dia kona-kona sikit. Gimana pula ni? Tak faham ni. Masalah orang tanya Imam Nawawi dengan Nabi, orang tak tanya lagu ni. Cakap dia nak kata Imam Nawawi tu kafir lah kecek lagu ni. Soalan lagu ni orang tak tanya. Lalu ni kita tanya dia dengan Nabi. Hak mana kita nak pakai? Kita nak pakai Nabi ke kita nak pakai dia? Ataupun kita kata dia dengan Imam Nawawi. Rasa dia tak boleh lawan dah Imam Nawawi. Maka kita pilih orang yang lebih alim daripada dia untuk memahami Nabi. Tak ada orang boleh lawan Nabi. Semua orang ambil sumber daripada hadis Nabi. Semua orang ambil daripada Quran. Tetapi cara fahami demo ke cara fahami Imam Nawawi? Tentu saya ambil cara fahami Imam Nawawi yang diambil daripada hadis. Ni dia kata akidah Imam Nawawi pula, Imam Malik pula duk kona-kona. Akidah dia tak kona. Dia faham lagu mana tak tahu. Dia pun tak mengaji apa. Tiba-tiba dia kata dia lebih faham daripada Imam Nawawi. Semua faham hadis belaka. Tetapi ada orang ni sesat kerana memahami hadis Al-Quran ataupun hadis kalam Nabi menurut fikiran dia sendiri. Kita kena ikut ulama. Buat nganying kepada orang yang pakai kopiah capa. Gini, buat nganying kepada orang Islam, hina orang Islam ni hukum dia berdosa. Patut orang Islam tu ada buat dosa, tak buat dosa pun. Saja dia pakai apa? Sebab dia pakai kopiah ada bentuk capa. Maka istihza.
Memandai hina kepada orang Muslim itu berdosa hukum dia. Nabi pernah royak kata hormat maruah seorang Muslim ini sangat mulia. Bahkan haram bagi seseorang memalukan dia, menghina dia. Satu kali sahabat dengan Rasulullah tengok Kaabah, maka sahabat nampak hebatnya Kaabah, maka Rasulullah kata, "Lagu mana mu tengok Kaabah ni? Masya-Allah, hebatnya semua orang puja dia." Maka Rasulullah kata, "Demi Allah, maruah seorang Muslim lebih mulia daripada Kaabah ini." Tiba-tiba wak nganying seseorang kerana pakai kopiah lambai capa saja. Maka berdosa dia. Bukan kita bak capa tu suku pasal, tapi istihza kepada orang Muslim. Bukan dia tak buat dosa pun. Pakai piah lambai capa. Orang pakai kuk dia tak hina. Orang pakai orang ngaji Amerika dia tak hina. Pakai topi sudu dia tak hina. Dia mulia okey, tiba-tiba orang pakai kopiah capa dia hina. Orang ni sudah Yahudi sudah masuk dalam kepala dia. Yang ngaku tak ngaku nampak perbuatan supaya Yahudi masuk dalam kepala dia. Baca ketika rokok tasbih kau gapo dia sujud mohon diberitahu. Ikutlah apa penting qada subhanallah tu kena ada. Rokok qada subhanallah. Berarti sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sahdah tak ada masalah. Sujud subhana rabbiyal ala sekali sahdah. Apakah batal buat ujian COVID-19? Batal Kalau dia cocok masuk dalam hidung pas ke dalam ni. Mulut pas ke dalam ni batal puasa. Ada orang kata tak batal, tu pendapat tidak muktamad. Muktamad dalam mazhab kita tu batal. Lagu mana tak batal masuk pak dalam ni. Hidung ni masuk pak dalam khaysyum ni, maka hukum dia batal. Mesin basuh ni bersih ke tak? Mesin basuh, nama mesin basuh dah bersih lah. Pas lagu mana? Pakaian kita ada najis ke tak? Pakaian dia orang dewasa biasanya tidak ada najis. Lainlah pakaian budak-budak, kanak-kanak yang tidak memayis, yang masih ada najis. Tetapi kanak-kanak kadang-kadang tu bersih dah. Maka tak perlu fikir dah kecuali pakaian ada najis. Pakaian ada najis pun kalau kita basuh sekali hukum dia bersih juga. Bersih katanya Habib Zain bin Sumit. Dalam kitab Takrirat Sadidah dia kata hukum dia mesin basuh automatik ni hukum dia bersih. Tapi afdalnya kita basuh dulu pakaian hok najis tu, kita cucur dengan air dulu, peruh dulu waktu ambil air najis dia, kemudian lepas pada bersih kita pun mesin sekali dengan pakaian kita. Betul kau tak mimpi Nabi apabila saya tanya tu dia kan pengalaman dia. Saya tanya maka dia jawab ana Rasulullah. Jalah dah tu. Jalah dah tu. Tak ada orang boleh ngaku Rasulullah. Ada kata setan menyamar dengan satu rupa dan dia kata saya Rasulullah. Tak boleh buat lagu ni. Hak ni satu penjagaan daripada Allah Taala khas untuk Nabi Muhammad supaya umat dia tak sesat. Setan tak boleh merupa Rasulullah ataupun merupa orang lain, tetapi dia mengaku Rasulullah kerana akan menyebabkan sesat umat dia. Hak ni khas untuk mimpi Rasulullah. Apabila dalam mimpi tu lelaki tu kata saya Rasulullah, wah tentu dah itulah Rasulullah. Boleh kau tak zikir istighfar dalam majlis ilmu ketika online kau gapo dia boleh, tak ada masalah gapo dia tak ada masalah gapo dia. Asal-asal jangan mengganggu majlis ilmu. Tapi moga majlis masing-masing juga, duk rumah masing-masing kita nak berzikir pergi sembah pun boleh-boleh dengar pun tak ada ganggu gapo dia Boleh pahala, tak ada masalah. Hukum seorang mengaku dia lah aswajah. Ya gini, aswajah ni ahli sunnah wal jamaah ni dia ada ciri-ciri dia. Maka siapa dia ada ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, dia ngaku ya tak ngaku dia tetap ahli sunnah wal jamaah. Manakala orang yang tidak ada ciri-ciri ahli sunnah jemaah, dia mengaku sejuta kali dia aswajah pun dia bukan aswajah. Seekor itik mengaku dia tu ayah. Dia tetap itik sekalipun dia kata saya ayah. Ayah dia mengaku jadi itik begitu juga. Lebah dengan tebuai. Lebah ni ada madu, tebuai ni tak ada madu. Lebah kata tebuai kata, "Oh, saya nak jadi lebah." Tak boleh. Dia nak tipu-tipu, nak pergi kat bunga, tak boleh. Tak akan dia boleh mengambil madu. Maka aswajah ni bukan dia mengaku. Tapi dia ada ciri-ciri dia. Ulama dah tetap dah semenjak masa daripada dulu sampai sekarang ada kriteria dia. Kalau orang tak ada kriteria tu, kabar-kabar mengaku aswajah, dia mau mengakulah dia mau bukan aswajah. Sejuta kali tulis nama, buat baju,
Protestan tulis aswaja, tulis saya melawat perkampungnya aswaja ahli sunnah wal jamaah. Tapi semua ilmu hak dalam itu berbahasa juga Wahabi lah. Nah, jadi orang kampung, orang yang jahil mungkin terkeliru, tapi orang yang pandai akan kenal. Siapa dia ke aswaja, siapa dia ke Wahabi deh. Tulis nama tak mengaku. Imam terlupa niat jadi tu imam, maka tu imam tu tak dapat pahala berjemaah. Tapi jemaah tu semaya berjemaah tu sah hukum dia. Nah, sunat saja tu imam niat tu imam, wajib makmum niat jadi makmum. Hukum pesakit kronik dialisis maksa diri untuk dia puasa. Boleh ke tak? Apabila dia sakit maka tidak wajib dia berpuasa. Tak wajib dia berpuasa. Kalau dia nak puasa juga, itu terpulang kepada dia. Dia nak uji keimanan dia. Nah, tapi wajib ke? Tidak wajib dah pada masa tu. Nah, lagu tu. Air muka, air mustakmal daripada muka menitih atas tangan. Apa hukum dia? Kita bukan guna air mustakmal tu buat basuh tangan, tapi kita guna air baru untuk buat basuh tangan. Air mustakmal titik atas tangan tidak jadi najis. Titik atas jadah, titik atas mulut kita, tak jadi najis air mustakmal tu. Tidak jadi, kalau jadi mustakmal lah tangan kita, tak jadi mustakmal apa. Kita basuh guna air lain, bukan air mustakmal tu. Petua tidak gemuruh jadi tu imam, biasa-biasa akan jadi tu imam. Lama-lama tak kenalin jadi tu imam. Ambo nak mengajar pun kadang-kadang kenalin. Kadang-kadang satu tempat tu kita biasa, satu lain tak. Maka tu benda biasalah. Kalau boleh kejam mata. Kejam mata nama ke mapu hapi gak semaya sore. Orang lain kelik rumah belakang, kita duk semaya lagi nama. Macam-macam dah, pandai-pandai lah. Selawat kau banyak kau kenalin kau ni. Jangan baca surah panjang-panjang, baca surah pendek-pendek kau. Kurang ke kenalin tu. Duha awak 4 rakaat ada tahiyat kau tak ada, ikut kita lah nak buat atau buat boleh berlaku. Tahiyat. Duduk bersuhur dengan maksiat, apa hukum dia? 2 kali maksiat. Pertama buat maksiat tu berdosa, kedua berbangga dengan maksiat tu dosa. Kalau dia maksud berbangga tu menghalalkan maksiat tu jadi kafir lalu. Jadi kafir kerana menghalalkan benda haram. Tu masuk berbangga. Sebab tu kita kalau kaki maksiat, kita dulu kaki maksiat. Sekarang kita nak ayat cerita. Ayat cerita kepada saing-saing kita maksiat kita. Okey, awak ayat cerita kerana apa? Kalau nak rasa awak bangga, maksiat sekali lagi. Kalau awak nak ayat cerita ni sebagai pengalaman, sebagai pengajaran, tu molek pula Tapi kalau maksud menghalalkan, tengok saya dulu berani apa Allah, macam berbangga dengan maksiat tu, nak menghalalkan dia maka jadi kafir. Hukum main serunai. Dalam kitab fiqh dipanggil naik. Naik ni serunai. Mizmar ni maknanya seruling. Seruling ni haram. Seruling ni hak jenis macam recorder tu, ada lidah dia. Kita siup bunyi. Serunai ni hak jenis tak gini. Macam kalau kita panggil seruling duk gini. Tapi maksud dia naik. Naik ni tak apa, boleh pakai. Maka ulama dalam kitab-kitab kata benda-benda yang haram, benda yang bertali. Seperti gitar, piano, apa semua tu. Kepada biola apa semua tu bertali, ataupun kubak kau lah Yankee kau, tu benda-benda haram lah. Ketika hak Nabi kata tak boleh main. Ada benda ni khilaf ulama, ada kata benda ni haram kerana sebab-sebab. Kalau terhilang sebab dia maka tak jadi haram. Kerana semua permainan ni, alat-alat permainan ni dimainkan ketika majlis maksiat. Maka sahabat bila dengar dia teringat majlis maksiat yang dia pernah hadir dulu. Maka kita dengar muzik, kadang-kadang nak buka puasa dengan gambuh. Ding 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 ding. Ai rasa tak ada orang koyak abad maksiat, rasa ingat ke Mekah, ingat ke Madinah, ingat ke apa, ingat buka puasa. Maka kadang-kadang benda itu tidak jadi maksiat, jadi harus sahaja. Kerana elak sebab dia sudah terhapus, maka alat tu pun, muzik tu pun maka jadi tidak haram. Kelebihan wirid sakron. Wirid sakron ini wirid pengarang dia Habib Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Saggaf. Abu Bakar Sakran ni, maksud sakran ni mabuk. Hebat tak hebat dia bila sebut nama Tuhan dia akan mabuk lalu, tak ingat selalu. Sehingga time dia semaya, orang akan kata dia rokok, Habib rokok, baru dia khabar dia kena rokok. Kelebihan wirid sakron. Wirid sakron ni antara wirid yang disembunyikan daripada amalan-amalan sadah habaib.
yang disembunyikan. Kerana ilmu amalan wirid sakra ni sangat hebat. Maka antara wirid ni disembunyikan. Jarang orang waktu ambil wirid sakra ni. Kecuali apabila Sidi Abi Omar tulis di dalam Khalasah Madat dia, tulis satu wirid sakra. Maka dia antara orang yang mula membuka wirid sakra ni kepada orang awam. Asalnya wirid sakra ni tidak dibenarkan kepada orang awam. Kerana wirid sakra ni dipanggil juga wirid kubbatul hadid, kubah besi. Kerana katanya pengarah dia, Habib Abu Bakar Sakran kata, wiridku ini tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dileburkan sekalipun dengan keramat para wali-wali. Keramat wali pun tak boleh lawan. Soh kau sihir, soh kau apa dia. Maka kelebihan dia wirid sakra ni untuk perlindungan. Mohon ijazah, jadi anak ijazahkanlah baca wirid sakra ini sebagaimana hamba terima daripada guru-guru saya. Cara wirid dia, cara nak baca, cara apa dia, hak tu ada banyak jenis dan banyak tarik cara dia. Antaranya bacalah 2 kali sehari ke, pagi sekali dan petang sekali. Ada baca 15 kali sehari, ada baca 21 kali sehari. Tu tak apalah, hak tu cara lebih tinggi lagi. Wirid sakra ketika surung-surung tu, apabila sebut surung-surung tu, buat gini, tangan kita buat gini. Surung-surung niat supaya Allah Ta'ala pagar kita, beri keselamatan kepada kita. Kalau kita rasa segar buat depan orang, kita niat saja. Surung-surung tu maknanya pagar-pagar, niat pagar rumah kita ke, pagar apa dia supaya keselamatan. Jumpa dengan orang alim dalam mimpi, apa yang perlu dibuat. Hamba tak tahu. Mimpi orang alim ni berarti agama kita tengah kuat sekarang. Tu sahaja. Apakah solat sunat hifiz? Solat sunat hifiz ni itu sembahyang yang Rasulullah ajar kepada Sayyidina Ali, iaitu supaya kuat hafalan dia. Hamba tak tahu status hadis ni kau lagu mana kau. Tetapi amalan ni sangat masyhur, iaitu 4 rakaat baca surah Yasin, surah Mulk, surah Tabarakah, surah Ad-Dukhan. Lebih kurang gitulah. Baca 4 rakaat sembahyang itu supaya kuat hafalan kita. Biasanya budak-budak hafiz akan amal. Apakah berdosa tukaran pemberian? Gapo dia tahu? Si A kepada si B kerana terasa hati dengan si A. Gapo dia? Ingat barang kita, ikut kita nak wi. Asalnya kita nak wi kereta kepada si A, kita terasa hati, kita pun wi motor ke dia. Kita wi kat orang lain kereta. Tak apa barang kita sendiri. Cuma gitulah. Tak ada masalah gapo dia. Cuma apa kita terasa hati tu masalah. Hamba ni tak tahulah masalahnya gapo dia. Cuma barang kita harus bagi kita tak ada masalah. Cara sipai rambut ikut sunnah. Ikut sunnah ni rambut sampai sekat ni ataupun sampai ke telinga ataupun tengah tekuk sisi belah dua rambut, lepas tu pakai kepiah. Jangan biar lagu tu nampak macam hero pula pakai kepiah baru nampak kemah sikit. Pakai kepiah ikutlah pakai kepiah kau pakai serban kau biar nampak kemah. Sisi semacam sunat kita kena jaga, kena bubuh minyak. Pakai minyak dia, jangan bau hapok, pakai shampoo semacam rambut. Kalau kita nak jaga sunat kena jagalah. Dah kita nak jaga rambut ikut sunnah sangat. Jangan buat rambut macam-macam pelik-pelik, tak boleh lah. Ikut sunnah Nabi. Jangan buat nipis ni, nipis sini panjang ke belakang, tak boleh. Tak, panjang belakang, semua panjang belakang. Cutting straight. Hukum la air wudu. Ada Nabi pernah la air lepas pada ambil semaya Rasulullah kesak. Ada riwayat Rasulullah apabila isteri dia ui kain untuk kesak, dia kata biar. Maka ulama hukumnya sunatnya biar ke air semaya ataupun air mandi junub biar kering di tubuh kita. Kerana air ibadat, air uduk dan air mandi junub itu adalah air ibadat, biar ia meresap di tubuh kita. Lainlah kalau kita sejuk sangat ataupun benda tu jadi nampak bolong lah. Nak masuk tempat orang jadi basah gitu, jadi orang tak suka, maka kita pun lak supaya nampak kemah sikit. Tu tak apa. Tanda-tanda taubat nasuha diterima Allah Ta'ala. Macam-macam ulama bahas lagu mana tanda dia. Ada orang kata kita masih duk ingat dosa kita. Maknanya kita duk teringat dosa kita. Hak tu taubat nasuha. Salahnya saya duk teringat dosa. Ada kata dak lupa dosa.
Lupa dah dosa, tak ingat langsung dah. Hak tu taubat nasuha, taubat sehingga lupa dosa, tak ingat apa dah. Nah. Pandangan mengenai asatizah mengajar bab fiqh tapi campur aduk mazhab guano. Jadi pening dah. Jangan kita ni kawasan mazhab Syafi'i. Ulama royak dah bukan hamba dah. Ni komen ni ulama royak. Bukan siapa dia, bukan majlis agama, bukan apa dia. Ulama kata wajib nak mengajar pada satu-satu tempat mesti mengajar mazhab setempat. Jangan mengajar mazhab yang berlainan dengan mazhab setempat. Kerana akan membawa kepada perpecahan. Haram hukum dia mengajar mazhab yang berlainan dengan mazhab setempat. Kecuali kita royak ni mazhab Hanafi kata lagu ni. Untuk royak saja, untuk maklumat saja. Hatta fatwa pendapat lemah pun tak boleh buat kerana menyebabkan perpecahan umat. Lah ni jadi duk pecah, jadi pening masyarakat kerana ada orang pandai-pandai mengajar mazhab ni mazhab tu. Kita tengok tok guru tua dulu, tok kenali kau gapo dia orang-orang alim sungguh dalam ilmu dia, mantap sungguh, mata sungguh ilmu dia. Dia tidak pernah mengajar keluar daripada mazhab Syafi'i kerana dia tahu kawasan ni mazhab Syafi'i. Maka masyarakat menjadi tenang, satu kata daripada semua ulama, satu pendapat saja kerana mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab campur jadi pening. Akhir sekali masyarakat jadi serabut, orang alim duduk balah, saya malah ikut gapo-gapo, saya nak ikut cara saya. Nah, kerana apa? Kesilapan daripada ustaz-ustaz yang tidak mata dalam ilmu. Koya nak tunjuk nampak bisa, nak ajar nak kata saya apa ni belah mazhab, maka dia royak belaka jadi pening. Nah, nak makan tomie dengan nasi khabu sekaligus tak boleh. Tomie ni bandar basah, nasi khabu benda kering, nak garu sekali jadi gabu dia tape, jadi gabu. Kena buat soso. Kalau nak makan nasi khabu, makan nasi khabu. Tomie nah. Jadi bagi hamba pendapat ni hamba petik daripada kaedah ulama kata haram hukum dia mengajar mazhab selain berlainan dengan mazhab setempat nah. Hukum dakwah itai sutong. Dakwah itai sutong tu khilaf ulama. Dia tu apa dia? Kalau dia tu perut sutong, maka dia tu najis. Kerana perut binatang tu hukumnya najis. Nah, maka tak boleh makan. Kita buat kuah sutong itai maka dia kuah haram. Tapi ada pendapat kata dia tu bukan perut, dia hanya macam senjata kepada macam benda lain lah, bukan perut. Cuma dia satu kantung dakwah yang untuk tembok musuh dia. Sutong buat tembok musuh dia, okey? Biasa sutong kalau dia kejut dia akan waktu ambil. Maka hak tu bukan perut dia, cuma satu dakwah daripada untuk dia guna serang musuh. Bukan masuk dalam kategori perut dia. Maka hak tu jadi halal boleh makan, tak jadi najis. Maka moleknya ada ulama kata tak usah makan lah sebab khilaf ulama. Tapi kalau nak makan ambil pendapat hak kata dia tu bukan perut. Berdosa atau tidak kalau kita tidak qada balik, berdosa hukum dia. Kita tidak qada balik semaya-semaya kita dulu. Tak boleh lah. Kita kalau berhutang orang pun kena bayar. Berhutang dengan Allah Ta'ala. 10 tahun lepas tu suruh semaya waktu subuh. Tiba-tiba kita tak semaya. Tu hendak tunggu lagi bila kita nak bayar subuh 10 tahun lepas. Kita tak bayar walau relax lagu tu saja. Maka kaedah dia hutang dengan Allah lebih aula untuk dibayar. Wuduk dalam keadaan telanjang, apa hukum dia? Ada pendapat kata batal, ada muktamadnya hukum dia tidak batal, cuma makruh sahaja. Kerana ambil semaya tu ibadat dah. Tiba-tiba ibadat tu dalam keadaan yang tidak ada tak sopan lah kita kata, maka hukum dia tidak ada masalah apa, cuma makruh sahaja. Apa beza di antara am dan sanah? Am ni tahun, sanah pun tahun juga. Beza dia apa dia? Hamba pun tak tahu. Am sanah. Cuma am tu tahun, sanah pun tahun. Gapo dia kena tengok dalam ilmu lughah lah. Tengok dalam murnil labik kok. Ilmu-ilmu hak perbahasan mengenai rahsia-rahsia kalimah kok gapo dia Ada kata Wahabi ni istilah yang dicipta oleh musuh Islam, adakah benar? Dok. Wahabi mana mengaku dia Wahabi. Apabila orang tuduh dia Wahabi, dia kata ni label Wahabi ni Syiah reka sebenar. Sebenarnya dia takut apabila orang tahu dia tu Wahabi. Maka kita sebut dah itik tak akan jadi ayat tak akan jadi itik. Itik bunyi kuek dia kata ayat. Kuek kata dia mau itik. Siapa dia kata saya itik, saya ayat kuek. Dia perangai supaya Wahabi, akidah supaya Wahabi, mengajar supaya Wahabi, fikrah supaya Wahabi, tiba-tiba ngaku ahli sunnah wal jamaah. Saya bukan Wahabi, saya ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang kata kau Wahabi serati.
Orang yang kemungkaran Wahabi serah hati. Apa awak perlu terasa hati? Awak ke ahli sunnah wal jamaah tak perlu terasa hati lah. Dia backup sangat Wahabi gitulah. Orang yang makan lada dia yang terasa deh. Dia tepik sore lah. Tolak khulu'i ni hamba sebut dah, maknanya tebus tolak. Maknanya kalaulah isteri tu bayar kepada hakim, maka tercerailah. Sama ada suami tu lafaz tolak ataupun tak lafaz tolak, maka hakim ada kuasa nak menceraikan suami isteri tu. Itulah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil